الفاتحة إلى أرواح والدنا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات عما حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي الكرام، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإنزال المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung Tabarul Mazi dan juga asas-asas fardu ain. Mula kita tengok Tabarul Mazi dulu, muka surat 405. Jadi sebelum tu saya nak iklankan sikit. Pada 16, 17 dan 18 bulan saya akan ke konvoi lah. Dah lama tak konvoi ni, degian pula. Jadi saya akan ke Patani. Saya akan pergi satu madrasah pondok di Patani dan juga satu kampung yang sedang membina surau. Jadi saya ada buat kutipan untuk hari ini dan saya tiap minggu saya akan bawa lah tabung tu. Tabung tu bagi yang nak infak, kan? Yang nak infak bolehlah infak kan. Last saya pergi dulu satu madrasah di Pulau Pangkor. Sumbangan yang saya serahkan, tak silap saya hampir 3,000. Hari ni saya keluar sikit lah, Pulau Sepadan. Betul JPN kan, pergi Pulau Pangkor dulu, kita serah direct. Hari ni saya akan ke Patani 16, 17 dan 18 hari bulan 2 cuti sekolah. Jadi tabung diedarkan. Kita masuk bab ke-10 ke 107, bab qiraati fi salatil isya. Bab bacaan di dalam sembahyang isya yang akhir. Bacaan yang lepas-lepas kita baca bab sembahyang subuh, bacaan dia macam mana, ayat-ayat yang dibaca. Maghrib macam mana. Ini isya. An Buraidah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya'il akhirati bisyamsi wa duhaha wa nahwiha minas suwari. Hadis hasan. Daripada Buraidah katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dia pada sembahyang isya yang akhir. Sembahyang isya yang akhirah, akhir dengan wasyamsi wa duhaha dan seumpamanya. Seumpamanya, kadar bacaan lebih kurang macam itulah isya. Dia sederhana. Ketahuilah olehmu yang saudaraku, bermula isya itu dua, isya yang awal, isya yang akhir. Isya akhir dalam ni disebut yaqra'u fil isya'il akhirati, isya yang akhir. Maknanya ada isyak yang awal. Jadi dia kata bermula isyak tu ada dua, satu isyak yang awal, isyak yang akhir. Maka isyak yang awal itu ialah maghrib. Isyak, maknanya kalau kata isyak awal, maghrib lah. Yang ni dalam hadis isyak akhir, maknanya sembahyang isyak. Kalau isyak awal tu sembahyang maghrib. Dan isyak yang akhir ialah isyak yang kemudian daripada maghrib, selepas maghrib.
Maka bagi isyak itu ada bacaan yang diamalkan oleh Nabi di dalam masa mengerjakan sembahyangnya sebagaimana dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. An Buraidah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya'il akhirati bisyamsi wa duhaha wa nahwiha minas suwari. Diriwayatkan daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ia pada sembahyang Isya yang akhirah dengan surah wasyamsi wa duhaha dan seumpamanya. Lebih kurang macam tu juga panjang ayat. Kalau baca ayat lain pun lebih kurang macam tu. Daripada segala surah, kata Abu Isa, dan bab ini ada riwayat daripada Al-Bara' bin Azib dan bermula hadis Buraidah Hasan. Dan sungguhnya diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baca ia pada sembahyang Isyak yang akhirah dengan wattini wazaitun. Tentulah kadar bacaan dia panjang lebih kurang, tak pendek sangat. Qul huwallahu tu pendek. Qul huwallahu ahad tu bacaan maghrib. Isyak ni bacaan dia sedang. Diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya adalah dia membaca pada sembahyang Isyak dalam masa ia menjadi imam dengan surah daripada segala surah-surah yang pertengahan. Kalau surah panjang, kata surah panjang tu subuh tu 60 hingga 100. Tu panjang. Setakat wasyamsi wa duhaha ni surah yang pertengahan. Jadi imam dengan segala surah pertengahan lagi mufassal seumpama surah Al-Munafiqin dan menyerupai akan dia. Dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in bahawa mereka itu membaca dengan lebih banyak daripada ini dan lebih kurang daripadanya. Maka adalah pekerjaan di sisi mereka luas pada ini dan lebih elok sesuatu pada yang demikian itu barang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baca ia dengan wasyamsi wa duhaha wattini wazaitun. Jadi kalau kita isyak, kita imam, kita nak baca wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua baca wattini wazaitun. Kerana apa? Kerana kita kata sebab dalam hadis Nabi baca dua surah ni dapat pahala. Sembahyang baca tu pun dah dapat pahala. Tapi oleh kerana kita baca hadis ni, tengok Nabi baca wasyamsi wa duhaha wattini wazaitun. Ada surah-surah yang lain kan seumpamanya, tapi dalam hadis ni disebut dua surah tu. Jadi kita pun sembahyang kita teringat surah ni, ataupun baca surah yang seumpama pun tak apa, tak ada masalah. Ataupun nak baca yang lain-lain pun tak ada masalah. Cuma baru-baru ni keluarlah dalam Facebook kan, orang jemaah komplain apa imam dia marah imam. Baca subuh dia tu panjang sampai terkejar-kejar dia, dah melekat dengan jam. Kan hari ni kan subuh lewat. Jadi itulah. Akhirnya dalam tu disebut situ kan, yang kita baca dalam hadis tu, akhirnya tengok kepada keadaan suasana. Jadi kalau imam dia ikut kepala dia je, mau pukul 7 baru habis kan. Jadi begitulah Nabi kata imam kena tengok situasi belakang kita ni, ada orang tua, ada kanak-kanak, ada macam-macam ya. Sekarang ni pula banyak dah masjid-masjid yang memberi insentif kepada budak-budak sekolah. Siapa datang sembahyang subuh berjemaah dapat seorang RM5. Mau tak seronok RM5. Kalau dia ukur orang tua benar kan, RM5. Sehari RM5. Berapa dah sehari RM5, 5 hari dah RM25. Jadi budak-budak sekolah pun dah ramailah datang. Jadi orang-orang yang kempen, hari ni kempen
Semayang Jumaat seperti semayang subuh seperti semayang Jumaat. Jadi orang ramai yang bekerja apa semua, imam pula dia baca panjang dalam keadaan hari ni kan. Jadi orang dah komplain. Ada pula orang netizen komplain pula ni macam-macam dia cakap. Lepas tu ada pula netizen backup imam kan. Kau senyap lah, pandai lah imam buat kojor dia kan. Bab ke-108. Bab fi qiraati khalfal imam. Bab pada menyatakan bacaan makmum di belakang imam. An Ubadah bin Samit qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha fathaqulat alaihi al-qira'atu falamma sarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum qala qulna ya Rasulullah ay wallahi qala wala taf'alu illa bi ummil qur'ani fa innahu la salata liman lam yaqra' illa biha. Hadis hasan. Daripada Ubadah bin As-Samit katanya telah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan subuh, maka berat atasnya oleh bacaan. Maka tak kala berpaling ia sabdanya bahawasanya aku lihat akan kamu baca di belakang imam kamu. Katanya kata kami ya Rasulullah, ialah sangat-sangat wallahi sabdanya, maka jangan perbuat sekalian kamu melainkan dengan ibu Al-Quran. Maka bahawasanya tiada semayang lagi orang yang tiada bacanya melainkan dengan dia, iaitu dengan tak semayang orang yang tak baca Fatihah. Hadis hasan. Ketahuilah kiranya saudaraku adalah seorang yang menjadi makmum ini boleh baca apa-apa belakang imam atau tak boleh? Boleh tak? Sebab dalam hadis ni daripada Ubadah bin Samit katanya telah semayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan subuh, maka berat atasnya oleh bacaan. Maka tak kala berpaling ia sabdanya bahawa aku lihat akan kamu baca di belakang imam kamu. Kata kami, ya Rasulullah, ialah sangat-sangat wallahi sabdanya, maka jangan berbuat sekalian kamu melainkan dengan ibu Al-Quran. Jangan baca yang lain, baca Fatihah saja. Maka bahawasanya tiada semayang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Tak payah baca yang lain, baca Fatihah saja. Kalau tak baca Fatihah tak sah semayang. Ketahuilah kiranya saudaraku adalah seorang yang menjadi makmum boleh baca apa-apa belakang imam atau tak boleh. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi ini dapatlah kita ketahui akan hukumnya. Katanya An Ubadah bin Samit qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha. Diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu katanya telah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala sahabatnya berjemaah sembahyang subuh. Sebagaimana adatnya berjemaah dengan segala sahabatnya sebagaimana kebiasaan. Maka kemudian daripada sudah Nabi baca Fatihahnya, maka membaca ia akan surah dengan nyaring. Kata Ubadah, fasaqulat alaihi alqiraatu, maka berat yakni terlambat dan tersesat atasnya oleh bacaannya kerana berlawan membaca dengan makmum. Makmum pun baca bising juga. Makmum pun baca juga kerana berlawan membaca dengan makmum yang di belakang dan mendengar akan bacaannya sehingga menghabis oleh Nabi akan sembahyang jemaahnya. Makmum belakang pula kacau dengan bacaan-bacaan yang mengganggu. Dia semayang ni, bacaan makmum ni, tengok kita sama-sama jemaah ni, kalau kita sampai mengganggu, sampai sasul-sasul lah imam, sampai yalah kita lah kuat
boleh jatuh hukum haram kalau mengganggu, boleh makruh. Dia boleh jadi, dia tengok situasi, tengok sebab. Jadi kita sebagai makmum ni baca sekadar dengar untuk diri sendiri lah. Tapi ini berkaitan dengan surah ni. Dia kata boleh ke tak boleh baca surah. Falamman sarafa qala inni arakum taqra'una wara'akum imamikum. Maka tak kala berpaling dan selesai daripada sembahyang, memberi salam sembahyang, bersabda kepada sidang jemaah, bahawasanya aku nampak akan kamu sekalian baca di belakang imam kamu, yakni di belakang aku. Kata Ubadah, qala qulna ya Rasulullah, ayyi wallahi, berkatalah kami bagi Rasulullah, ya Rasulullah, sangatlah benarnya, wallahi, kami sekalian membaca di belakang imam. Ramailah tu masing-masing baca. Qala fala taf'alu illa bi ummil Qur'an. Sabda sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah sekalian kamu baca apa-apa saja dan tinggal pula Fatihah. Fatihah melainkan hendaklah baca dengan ibu Al-Quran, yakni Al-Fatihah, suratul Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra illa biha. Kerana bahawasanya tiada sembahyang, yakni tak sah sembahyang bagi orang yang tidak membaca dengan Fatihah itu, dan jikalau diganti dengan beberapa surah yang lain sekalipun. Jadi Fatihah ni termasuklah rukun. Tak baca Fatihah tak boleh. Melainkan kalau orang tu baru masuk Islam, dia tak, memang tak tahu apa, bacalah sekadar apa menggantikan Fatihah. Kalau dia boleh sebut subhanallah, 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 tak apa. Lepas tu dia wajib belajar. Tak boleh lah macam kita ni, malaslah baca Fatihah, baca subhanallah dah lah. Wajib. Kata Abu Isa, dan bab ini ada riwayat daripada Abu Hurairah dan Aisyah dan Anas dan Abi Qatadah dan Abdullah bin Amir. Kata Abu Isa, bermula hadis Ubadah ialah hadis hasan, dan diriwayatkan ini hadis oleh Az-Zuhri daripada Mahmud bin Ar-Rabi', daripada Ubadah bin Samit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tiada sembahyang bagi orang yang tiada membaca dengan Fatihatul Kitab. Kata Abu Isa, bermula hadis hasan lagi, dan ini lebih asah. Dan telah dikeluarkan hadis oleh Bukhari dan Muslim dalam syarah keduanya, dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Masalah baca makmum belakang imam, apa hukum dia? Kata Abu Isa Tirmizi, dan bermula amal atas ini hadis yang di dalam masalah 448 itu, bacaan di belakang imam di sisi kebanyakan ahli ilmi daripada sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, dan ialah perkataan Malik bin Anas, Ibnu Al-Mubarak, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, mereka katakan bacaan di belakang imam. Mana jawapan dia? Okey, jadi kalau ikut daripada hadis ni tadi, makmum tak payahlah baca. Tapi kalau macam kita dah habis baca Fatihah tu, wajib baca. Surah tu kalau tak baca, memang tak payah baca pun, imam baca. Tapi kalau kita dah habis baca, lepas tu imam baca surah tu kita hafal. Nak bacalah, tapi baca janganlah sampai kita sama macam imam juga baca. Ini mengganggu imam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun baca dah jadi apa? Berlawan, maknanya dah ni suara dengar. Lalu ditegur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah berlawan. Bacaan makmum belakang, apa hukum? Hukum tu tak ada, tapi dia kata ini hukum tu ada. Hukum ni keluar, dia tengok pada keadaan. Kalau mengganggu, makruh. Tapi kalau sangat mengganggu dan jadi hukum mengganggu orang sembahyang, hukum dia haram. Macam orang nak ikut imam, dia ketuk, terkejut orang tu, mengganggu kan, hukum haram. Kalau sebab dia luar daripada sembahyang. Kalau lainlah kalau dia Allahu Akbar, itu pun sudah takbiratul ihram. Itu pun
bukan kerana nak ikut imam, kan? Itu kerana nak tarik satu makmum di hadapan supaya ke belakang, sebab nak meneman dia yang semayang soft seorang-seorang. Bab 109. Bab maja'ah Bab ma jaa fi tarkil qiraati khalfal imam iza jahara bil qiraati. Bab yang telah datang pada menyatakan hadis meninggalkan bacaan di belakang imam apabila nyaring ia dengan bacaan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salati jahra fiha bil qiraati. Faqala hal qara'a ma'iya ahadukum minkum faqala rajulun na'am ya Rasulullah. Qala inni aqulu mali unaza'ul Qur'an. Qala fantaha nasu 'anil qira'ati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yajharu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salawati bil qira'ati hina sami'u zalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis hasan sahih. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling ia daripada sembahyang, berpaling habis sembahyang yang nyaring, bacaan yang nyaring, bacaan yang jahar, subuh ke maghrib ataupun isyak. Maka sabdanya adalah membaca sertaku. Adakah membaca sertaku seorang daripada kamu tadi? Maka kata seorang lelaki, bahkan ya Rasulullah. Sabdanya bahawasanya aku kata, kenapa aku berlawan akan Al-Quran? Katanya, maka berhenti orang-orang daripada membacaannya serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang menyaring padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala sembahyang dengan bacaan ketika mendengar mereka itu akan demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kiranya saudaraku bermula meninggal akan bacaan, yakni tiada baca bersama-sama imam oleh makmum itu disuruh oleh syarak. Kan bacaan yang nyaring bila imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita janganlah kita baca sama-sama dia pula. Alhamdulillah. Kalau budak-budak lain nak bawa cucu di masjid, dia pun ikut sekali, tu budak-budak. Kalau bawa budak-budak ni nak-naknya baca surah, baca Qul Huwallahu, dia hafal, dia jerit dekat belakang. Lam yalid wa lam. Tu budak-budak kan. Jadi ketahuilah kiranya saudaraku bermula meninggal akan bacaan, yang ni tiada membaca, tak baca bersama imam oleh makmum disuruh oleh syarak. Syarak suruh jangan baca. Pada sembahyang yang nyaring, kalau sembahyang sir, imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Dia baca surah apa-apa, kita pun bacalah surah apa-apa pun. Sebagaimana dikeluarkan oleh Tirmizi, hadisnya begini. Demikian ini riwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling ia kemudian daripada memberi salam sembahyang jamaah yang menyaring ia dalamnya akan bacaan daripada Fatihah dan surah. Fatihah pun nyaring, surah pun nyaring. Maka kemudian daripada itu ia berpaling daripada sembahyang lalu menghadap kepada makmumnya daripada segala sahabat serta bersabda. Maka sabdanya, adakah membaca sertaku seorang daripada kamu tadi akan apa-apa bacaan Quran? Ada siapa yang baca tadi ni? Maka jawab seorang lelaki daripada sahabat, katanya, bahkan ya Rasulullah membaca akan Al-Quran pada masa Tuhan hamba membaca Quran dengan nyaring itu. Apabila dia dengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jawab sahabat itu lalu bersabda, sabdanya bahawasanya aku tidak berkata bagi sekalian kamu, kenapa kamu dilawan-lawan dengan Al-Quran? Yang ni aku baca dan kamu semua pun baca. Jangan buat demikian. Bahkan apabila aku baca dengan nyaring, maka dengarlah bacaanku dan tadabbur akan dia, dan apabila aku diam maka bacalah pula. Bersalahan pada masa aku tiada menyaringkan surah, maka bacalah Al-Quran. Ini menjadi hukum. Kalau baca sir, imam baca tu senyap, dengar tadabbur ayat yang dibaca oleh imam. Kali lainlah kalau sembahyang sir, aku baca, kau pun baca. Bacalah Al-Quran. Kata Abu Hurairah, maka berhenti orang daripada sahabat Nabi itu daripada baca Al-Quran serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah Nabi tegur, sahabat pun tak adalah buat dah.
pada apa-apa bacaan Al-Quran yang dinyaringkan padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala semayangnya dengan bacaan Al-Quran ketika mendengar mereka itu. Akan demikian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat Nabi dah beritahu sahabat, maka sahabat-sahabat boleh tak baca lagi. Bacalah. Kalau imam dengar baca, kita dengar. Kalau kita dah habis baca Fatihah, imam baca surah yang panjang, kita hafal. Kita ikutlah slow-slow. Jangan kita nak lawan dengan suara dia pula. Jadi bacaan Fatihah tu, pastikan kita baca tu didengar oleh telinga kita sendiri. Jangan senyap, ya kan? Tak sah. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Imran Ibnu Husain dan Jabir. Kata Abu Isa, bermula hadis hasan lagi sahih dan diriwayatkan oleh setengah daripada sahabat Az-Zuhri akan ini hadis, dan menyebut mereka itu akan ini perkataan katanya. Telah berkata Az-Zuhri, maka berhenti segala orang-orang sahabat Nabi daripada baca waktu mendengar mereka itu akan demikian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Abu Isa, dan bukanlah pada hadis ini masuk ia atas hadis mereka yang memikir boleh baca di belakang imam itu. Adapun hadis boleh baca di belakang imam ialah bacaan Fatihah. Itu membaca Fatihah. Maka baca Fatihah itu tiada boleh seorang meninggalkan dia dan memadakan dengan segala jangan lurus sangat. Kata Nabi tak bagi baca, lepas tu langsung tak baca. Adapun hadis ini boleh baca di belakang imam dengan baca Fatihah. Maka baca Fatihah itu tiada boleh seorang meninggalkan dia dan memadakan dengan baca imam itu daripada orang masbuk. Cukup kalau orang masbuk pula Fatihah tu imam tanggung. Yang mendapat imam dalam rukuk atau mendapat pendirian imam kadar yang tiada lulus pendirian imam itu kadar satu Fatihah bacaan yang pertengahan. Maka baca Fatihah itu adalah tiada boleh seorang itu tinggalkan dia dan memada dengan bacaan imam lain daripada orang yang masbuk. Orang masbuk yang mendapat imamnya dalam rukuk, dia tak baca Fatihah pun, tapi oleh kerana dia masbuk, dia dapat imam tu dalam rukuk atau mendapat pendirian imam kadar, ataupun dia dapat berdiri dengan imam kadar tiada lulus pendirian imam itu kadar satu Fatihah. Dia berdiri dengan imam tak lulus untuk dibacakan Fatihah sebab pendek sangat. Jadi imam dah bacakan, tanggung dah, tak ada masalah. Syarat dapat rakaat dengan imam ialah dapat rukuk. Tapi ada juga kadang-kadang kita tengok di kalangan jemaah kita kan, masuk sama-sama Allahu Akbar, kita masbuk. Jadi kita pun tak adalah nak baca sekadar betul rukuk ikut imam. Yang kawan sebelah ni tak rukuk. Aku rukuk, dia tak rukuk. Lepas tu nanti dia rukuk juga kemudian. Lepas tu salam sama pula salam. Apa masalah tu? Dia tak faham. Tak payahlah nak habiskan Fatihah kan. Kita masbuk. Kata Abu Isa, adapun sebab hadis ini tiada masuk dalam hadis mereka yang memikir boleh baca di belakang imam itu. Kerana bahawasanya Abu Hurairah yang meriwayatkan ini hadis, padahal telah diriwayatkan satu hadis pula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa bersabda ia, barang siapa sembahyang ia akan satu sembahyang fardu atau sunat yang tiada dibaca dengan umul Quran iaitu Fatihah, maka ialah kurang yang tiada sempurna dan tidak sah sembahyangnya. Jadi yang tentang Fatihah ni ada hadis lain. Bila Nabi kata jangan ikut belakang tu, maknanya maklum lah. Maknanya yang surah tu, yang Fatihah jangan pula tinggal sebab ada sokongan hadis lain pula. Lepas tu hadis tadi pun Nabi suruh kata tak baca tak sah. Maka jadilah berlawan hadis Abi Hurairah pertama dengan hadis ini, kerana hadis pertama tadi menegah baca Quran bagi makmum dan hadis ini menyuruh baca Quran yakni Fatihah bagi makmum atau lainnya. Dengan kerana itulah kata Abu Isa, maka berkata Abi Hurairah oleh seorang yang menanggung hadis begini, bahawasanya adalah aku suatu ketika di belakang imam, maka bagaimana aku buat? Aku baca Quran di belakangnya, maka jadilah aku melanggar sabda Nabi pada hadis pertama tadi, dan jika tiada aku baca saya jadi tiada sah sembahyangku. Jawab Abu Hurairah, bacalah olehmu dengan Fatihah itu dalam diri engkau, yakni dengan tiada nyaring. Kata Abu Isa At-Tirmizi,
Dan meriwayatkan oleh Abu Usman An-Nahdi daripada Abi Hurairah katanya telah menyuruh akan daku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku berserukan tiada sah sembahyang melainkan dengan membaca Fatihatul Kitab. Jadi sahabat kata, macam mana? Ni Nabi kata jangan baca Quran pula makmum. Tapi yang ni suruh baca satu. Dengan kata ini kata Abu Isa bagi Abu Hurairah oleh seorang yang menanggung hadis begini, bahawasanya adalah aku satu ketika di belakang imam, maka bagaimana aku buat? Aku baca Quran di belakangnya, maka jadilah aku melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika tak baca, saya jadi tak sah pula. Jadi Abu Hurairah kata, bacalah Fatihah dengan bacaan kau sendiri, janganlah nak baca kuat. Fatihah tu tak boleh tinggal. Wajib. Jadi kadang-kadang ada yang dia macam ni, kadang-kadang sahabat tanya kepada Nabi apa amal afdal, Nabi kata kat orang ni macam ni. Datang orang lain, Nabi kata macam ni. Nabi tengok situasi orang ni, dia ni kurang pada ni, Nabi top up kat situ. Kurang kat sini, Nabi top up. Nabi cakap orang ni amal yang afdal untuk dia sekian. Jadi hadis tu jadi banyak kan. Ni amal afdal tu banyak. Begitu juga macam ni, dalam situasi macam ni Nabi kata janganlah baca, jangan baca Quran Jadi dalam situasi lain ada Nabi suruh baca kan Fatihah tu, Quran masuk Fatihah. Jadi maksud sebab dia berlaku tu banyak situasi kan. Jadi dia kata, Nabi kata tak boleh baca Quran. Nanti kalau aku tak baca kalau aku baca kalau dibaca Fatihah, sebab Fatihah tu Quran juga kan, dah berlawan pula dengan hadis Nabi. Lain situasi. Kata Abu Isa, dan telah memilih oleh kebanyakan daripada ashab al-hadis akan tiada boleh baca seorang bila nyari imam dengan bacaannya. Dan berkata mereka itu mengiring-iringi akan diam-diam imam. Yang ini seperti dibaca imam dengan nyaring akan satu ayat, maka ikutlah satu ayat Fatihah dengan sir perlahan. Ataupun habis baca imam itu ke Fatihah, maka kamu pun ikut baca semuanya. Baca Fatihah, tapi baca perlahan-perlahan. Masalah bacaan di belakang imam dan khilaf ulama padanya. Cukuplah berhenti sampai itu. Saya nak habiskan, kita nak baca sepintas lalu kitab Asas Fardu Ain, muka surat 12. Uraian ringkas sifat 20 sifat wajib satu persatu. Maksud apa? 13. Sama. Sifat huraian sifat 20, iaitu yang ke-11 sama. Sam'un iaitu pendengar. Allah bersifat dengan sifat pendengar. Wajib bagi Allah bersifat dengan sama, iaitu pendengar. Yang dengannya, dengan sifat pendengar, Allah mendengar. Dan mustahil atas Allah tu bersifat dengan somamun, iaitu tuli. Mustahil Allah bersifat dengan sifat tuli. Sebab apa mustahil sifat Allah bersifat dengan sifat tuli? Kerana tuli itu ataupun pekak itu pekak itu sendiri adalah sifat kekurangan. Mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau manusia tu tuli, dia satu kelemahan. Mana satu dapatkan OKU. Dah. Orang kurang upaya. Jadi mustahil atasnya bersifat dengan tuli. Kerana tuli itu sifat satu kekurangan. Mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Kerana apa? Kerana Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan.
kesempurnaan. Sifat sama ialah suatu sifat yang wujudi, ada dirinya, sifat yang ada pada dirinya, yang berdiri pada zat Allah. Sifat ma'ani, yang dengannya Allah mendengar semua yang ada tanpa berselindung. Allah berfirman, wallahu sami'un alim. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sifat wajib bagi Allah, wajib kita beriman bahawa Allah tu Maha mendengar. Kalau kita kata Allah tak dengar, kalau kita kata Allah tak dengar, maknanya Allah tu pekak. Mustahil. Kerana apa? Kerana pekak itu salah satu sifat kekurangan. Mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Jika Allah tidak bersifat dengan sama, kalau Allah tak bersifat dengan pendengar, maka dia bersifat dengan tuli, pekak. Ia adalah suatu kekurangan, dan kekurangan adalah mustahil atas Allah. Tak apa kita cakap dalam hati Allah, kita minta dalam hati. Atau kita, saya nak minta nak cakap dalam hati pun, nak doa dalam hati, tak apa lah. Rasa macam Allah tak dengar, mana boleh. Allah Maha mendengar, sama ada yang zahir ataupun yang batin, yang tersembunyi, yang terang ataupun tersembunyi. Yang ke-12, basar, iaitu pelihat. Wajib bagi Allah bersifat dengan basar, iaitu pelihat, yang dengannya Allah melihat, dan mustahil atasnya bersifat dengan ama, buta. Sifat basar ialah suatu sifat yang wujudi, yang ada dirinya, sifat yang ada dirinya. Kalau kita macam kita, ini nama dia sifat ma'ani, sifat yang wujudi, sifat yang ada pada dirinya. Ini sifat 20 kan? Sifat 20 kan terbagi kepada 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ni iaitu wujud. Sifat salbiyah ni sifat yang dia bukan wujud pada diri tu. Contohnya kidam, sedia kala. Sedia kala ni satu sifat yang nak menafikan wujud kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Yang tu nak menafikan. Contohnya kidam, sedia kala, dia nak menafikan Allah itu ada permulaan. Baqa, bila kata Allah bersifat dengan baqa, kekal, dia menafikan Allah itu binasa. Mukhalafatu lil hawadis, berlawanan dengan baharu, menafikan Allah sama dengan makhluk. Qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendiri, menafikan Allah itu memerlukan sesuatu pertolongan. Wahdaniyah, esa, menafikan Allah itu berbilang-bilang. Dia bukan kata macam sama, sifat sama tu, sifat melihat, sifat tu ada pada zat. Yang tadi macam baqa, kekal. Dia sifat tu nak menafikan Allah itu binasa. Itu sifat ma'ani ni, sifat yang wujud pada diri. Kalau
dibuka hijab, kalau dibuka hijab maka sifat tu terlihat kalau buka hijab. Macam bab idam, bakok, macam idam, bakok, mukhalafatul lil hawan, dia nak menceritakan Allah ni menafikan yang ni, menafikan yang ni, menafikan yang ni. Kalau sama basar kalam tu, kalau dibuka hijab saya terlihat zat sifat tu ada pada zat Allah. Kalam, sifat basar. Sifat basar adalah satu sifat yang wujudi, ada dirinya, yang berdiri pada zat Allah. Yang berdiri pada zat Allah. Maknanya yang berdiri pada zat Allah. Contohnya macam ni, buku ni. Okay. Sifat dia tebal. Nampak tebal dia. Warna dia warna coklat. Nampak. Yang coklat tu wujud pada diri kitab ni. Macam tu. Macam kalau kita kata kitab ni dia tak binasa, ataupun kitab ni dia sifat dia kekal, dia tak binasa. Mana nak binasa tu? Mana binasa tu? Nak tunjuk mana binasa tu? Kalau kita kata sifat kitab ni, sifat dia sedia kala. Mana kita nak tunjuk sifat sedia kala tu? Tapi kalau kata kitab ni sifat dia warna dia coklat, kita boleh nampak coklat tu sini, nampak coklat tu. Kalau kita kata sedia kala, mana sedia kalanya? Kita tak boleh nak. Dia cuma menafikan bahawa kitab ni kitab ni dia ada awal, dia sedia kala. Tapi dia tak boleh nak tunjuk macam sifat ma'ani boleh tunjuk ni warna dia, tebal dia kan. Lepas tu yang punya kertas dia warna putih, ada pada kitab tu. Jadi itu sifat ma'ani yang ada pada, yang wujud ada dirinya, yang berdiri pada zat Allah, yang dengannya Allah melihat semua yang ada tanpa berselindung. Allah berfirman, wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Jika Allah tidak bersifat dengan basar, kalau kita kata Allah kalau kita kata Allah tu tidak bersifat dengan sifat basar, tak melihat, maka dia bersifat dengan buta. Kalau kita kata Allah tak, kalau kita menyorok Allah tak melihat, Allah bukan melihat. Maknanya kalau kita kata Allah tak melihat, menunjukkan Allah itu buta. Bila buta, ia adalah satu kekurangan. Buta. Kita makhluk ni boleh melihat, tiba-tiba kita kata Allah tak boleh melihat, dia buta. Ini satu kekurangan. Dan kekurangan adalah mustahil. Atas Allah mustahil. Kerana apa? Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Ke-13, kalam, perkata. Wajib bagi Allah bersifat dengan kalam, perkata, yang dengannya, dengan sifat kalam, Allah berkata-kata atau berfirman. Dan mustahil atasnya bersifat dengan bisu. Sifat kalam ialah satu sifat yang wujudi, yang ada pada dirinya, yang berdiri pada zat Allah, yang suci daripada terdahulu dan terkemudian, suci daripada kesalahan, i'rab, syihab, sakit, ilat dan lain-lain. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa
takliman. Dan Allah telah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Jika Allah tidak bersifat dengan kalam, maka dia bersifat dengan bisu. Ia adalah satu kekurangan, dan kekurangan adalah mustahil atas Allah. Kalau kita nak lebih lanjut perbahasan dia pergi kitab lain. Kitab lain ini membahaskan secara fardu ain. Kalau kita pergi kitab lain yang bahas lebih dalam lagi, dia bahas pula kalam terbagi kepada 4, kalam nafsi, kalam lafzi, macam-macam. Jadi yang ni perbahasan yang fardu ain. Cukup kita mengetahui bahawa Allah bersifat dengan sifat kalam. Allah itu bersifat dengan kalam. Apa makna kalam? Perkata. Maknanya Allah bersifat dengan perkata, atau dalam kitab tauhid yang lain disebut berkata. Ini kitab ni diambil daripada kitab ulama daripada Fatani. Dia menterjemahkan kalam itu perkata. Kadang-kadang kitab tauhid lain dia terjemahkan kalam itu maknanya berkata, yakni perkata. Kita pun tak biasa dengar. Biasa berkata kalam ni. Jadi kalam ni maknanya perkata. Itu kadar yang wajib. Mana kita kata Allah bersifat dengan sifat perkata. Mustahil berkata itu maknanya Allah berkata-kata. Mustahil Allah itu bisu. Mustahil Allah itu bisu. Mustahil Allah tidak berkata. Kerana apa? Kalaulah kita kata Allah itu tidak bersifat dengan sifat kalam, maka Allah itu bersifat dengan sifat bisu. Bisu itu adalah satu kekurangan. Mustahil Allah itu bersifat dengan sifat kekurangan, kerana Allah itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Kalau kita manusia pun tak boleh bercakap, kalau kita ada anak yang tak boleh bercakap, kita kata bisu, maka sudah tentu kita akan report kepada jabatan kebajikan ke apa, anak kita ni akan dapatkan orang kurang upaya. Mustahil Allah, maknanya bisu tu satu kekurangan. Sehingga kita iktiraf bagi kad kepada orang kurang upaya. Jadi mustahil Allah itu bersifat dengan bisu. Dalil, wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah telah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung dan tidak ada perantaraan. Kaunuhu qadiran ni sifat maknawiyah pula. Wallahu a'lam. Sambung minggu hadapan insya-Allah. Jadi nak pukul 8. Jadi minggu depan saya kuliah saya bawa lagi tabung. Manalah tahu hari ni tak bawa duit, minggu depan boleh standby. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.